Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Dan kita dalam tempoh berapa hari ini akan sambut haul Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa kena sambut haul-haul ini? Wah, kenapa membesar-besarkan orang, mengagung-agungkan orang? Astaghfirullahalazim. Kau sebut agung-agungkan, ini sudah macam tokong, mendewa-dewakan sesama makhluk. Ini mereka cakap tau. Astaghfirullahalazim. Kau samakan ulama kita dengan tokong. Allah, tokong tu bawa kufur kepada Allah Ta'ala. Ini orang dapat bawa iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, janganlah sama-samakan. Kenapa tinggi besarkan? Subhanallah. Ini semua ni semuanya ulama tidak melakukan ini semua kecuali ada dalil-dalil sandarannya dan ada keperluannya yang sangat-sangat, khususnya pada kita akhir-akhir zaman ini. Majlis-majlis haul ini adalah sangat perlu. Nombor satu, firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Kamu sebutkan, nyatakan, zahirkan tentang nikmat Tuhanmu. Ada nikmat yang besar lain selain daripada kita dapat hidayat Allah Ta'ala, dan jalan hidayatnya daripada alim-alim ulama kita. Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah warasatul anbiya. Dan firman Allah Ta'ala suruh kita ingatkan kepada Nabi Musa AS, wa zakkirum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka, iaitu kaum Bani Israel, tentang hari-hari Allah, hari-hari besar Allah. Hari mereka kena kejar dengan Fir'aun, mereka dapat selamat itu semua, dan hari-hari mereka banyak dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Suruh ingat, suruh sebut. Dan hari-hari besar kita itulah hari-hari kita dapat ulama. Hari-hari besar itu kita dapat ilmu. Sayyidina Ali bilang, kalau satu hari aku tak dapat tambah ilmu aku kira rugi aku pada hari itu. Jadi hari-hari besar kita, hari-hari kalau kita dapat ilmu tu hari-hari besar. Dan kita dapat ilmu daripada siapa? Daripada alim-alim ulama, daripada alim-alim ulama. Tambahan pula mereka, tuan-tuan sekalian, peninggalan mereka cukup banyak, ilmu mereka cukup banyak sekali. Kalau kita tak hidupkan watak mereka, mereka sudah meninggal, diamkan begitu saja, hapuskan begitu saja. Sayang, hidupkan watak mereka. Orang yang sudah meninggal, kitab-kitabnya masih ada. Orang yang sudah meninggal, manakibnya, ceritanya masih menjadi contoh tauladan bagi kita. Contoh tauladan bagi kita. Lebih lagi kita hidup pada akhir zaman ini. Sana sini orang sebut Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Kau tahu macam mana Imam Mahdi? Kau tahu macam mana akhlak Imam Mahdi? Kau macam mana kau tahu iman nak kuat tak kuat nak ikut Imam Mahdi? Kau tak tahu kemana Imam Mahdi kecuali kau kena tengok yang pra Imam Mahdi dahulu, iaitu alim-alim ulama, para aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala dah utus zaman berzaman. Macam mana watak mereka, macam mana sikap mereka, macam mana akidah mereka ahli sunnah wal jamaah, macam mana pegangan mereka mazhab syafi'i mereka, syariat mereka clear, macam mana mereka orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, macam mana mereka orang yang zuhud. Macam mana nak tahu ini semua tuan-tuan sekalian? Itulah biografi mereka. Macam nak tahu biografi mereka, itulah dipaparkan pada majlis-majlis haul mereka. Jadi majlis-majlis haul ini merupakan reintroduction of character of awliya. Jadi pengenalan semula terhadap watak-watak para wali-wali Allah. Jadi kalau ada satu orang bilang, saya ni sebetulnya wakil Mahdi, amboi, kau tengok lain aja dengan pada watak Imam Haddad yang pernah dengar, lain daripada zuhudnya Habib Ali bin Ja'far. Allah, begitu ya. Jadi kau tahu macam mana betul tak betul. Kita kalau tak tahu mas, paling tak pernah nampak mas, paling tak dengar apa itu mas, beratnya tu macam mana, densitinya tu macam mana, kilatnya tu macam mana. Setahu aku yang nama emas begini. Kalau aku tengok pusam aja, warnanya kelabu asap. Ini emas ni, ini emas. Kata engkau lah. Tapi pada aku tahu, walaupun aku tak pernah nampak emas, tapi aku tahu yang nama emas tu macam mana. Begini. Aku tahu siapa yang pegang emas itu. Bukan orang sembarangan, orang-orang berada ada pegang emas. Jadi kalau tentang karamah wali tu, macam mana karamah tu wali ni? Kelabu asap aja, dah gitu. Siapa yang pegang karamah? Aku tahu watak-watak para awliya ini, ya. Jadi majlis-majlis haul ini adalah majlis-majlis pengenalan semula dengan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidupkan wataknya. Jadi kita tahu pintu belakang buka. Budak-budak main-main, buka. Jadi angin dapat berjalan. Jangan main pintu, nanti tercepit. Itu macam. Baik ya. Jadi itu kepentingan majlis-majlis haul. Watak mereka kita sebutkan, buku-buku mereka kita introducekan. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sebagai satu tanda registration for membership yang masih dibuka sepanjang zaman. Itunya murahnya Allah Ta'ala tahu.
Kerana wali-wali Allah Ta'ala ini, sebagaimana Allah yang sebut ya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Adalah pada wali-wali Allah, bermakna ada wali-wali Allah. Jangan kau nak nafi ya. Siapa mengatakan tak ada wali Allah, kafir hukumnya. Kerana sabit nasnya dalam Al-Quran. Cuma nak mengatakan fulan wali ke fulan bukan wali ke, hanya Jauhari kenal manikam. Kalau kau bilang, mana kau tahu dia wali? Kita senang, kita boleh tanya, mana kau tahu dia bukan wali? Mana kau tahu dia bukan wali? 10 kali kau bilang dia bukan, kalau dia tetap ya. Hanya Jauhari kenal manikam. Kalau Jauhari dah mengatakan ini manikam, yang bukan Jauhari tak payahlah nak nafikan. Ya, Jauhari itu apa? Ahli permata. Jauhar tu permata. Jauhari tu ahli permata. Manikam, jangan main pintu. Buka pintu, jangan main pintu. Yai marah nanti. Buka pintunya. Apa tadi kita cakap? Hanya Jauhari. Manikam adalah permata yang sangat berharga, yang cantik. Orang Melayu kena manikam. Manikam tu lebih tinggi pada berlian, lebih tinggi daripada zamrud, lebih apa semua tu, namanya manikam. Hanya jadi kalau dah Jauhari mengatakan ini manikam, yang bukan Jauhari tak payahlah nak nafikan. Tak payahlah nak nafikan. Begitu ya. Maka kita dikenal itu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lahumul busyra fil hayati dunya. Dia bukan sembarangan orang. Mereka tidak ada duka cita dan tidak ada gentar bagi mereka dan tidak ada duka cita. Watak itu perlu tak kita ikut? La khaufun alaihim. Mereka tidak ada takut. Tak takut miskin, tak takut hamba Allah, tak takut ditimpa ujian, tak takut segala dengan manusia, tak takut dengan kalau perkara-perkara yang boleh menjatuhkan mereka ke apa semua. Full serah kepada Allah Ta'ala. Bagus tak kalau ada watak begitu? Macam mana nak tahu? Kita tengok contoh-contoh mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka orang tidak duka cita. Sikit-sikit sedih, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit gundah gulana, sikit-sikit duka nestapa. Oh, stressful sekali ya, kemurungan. Mereka orang lapang dada, terima, redha, syukur. Bagus tak watak begitu? Baik, itu kita adakan haul. Sebutkan macam mana cerita Imam Haddad, sebutkan macam mana kesabaran dia, macam mana ujian dia, macam mana ketabahan dia, macam mana tawakal dia. Imam Habib Abdullah Al-Haddad, semua tu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan siapa orangnya? Bukan calang-calang orang. Allah sebut, kita diperintah, mereka disebut. Kita diperintah setiap Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai sekalian orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Bermakna kita ni kadang-kadang dah bertakwa, kadang-kadang belum bertakwa. Kadang-kadang dah bertakwa pun tak benar punya takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita diperintah untuk bertakwa. Mereka Allah Ta'ala sebut sebagai orang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Subhanallah. Allah, kita disuruh bertakwa. Mereka Allah Ta'ala pasangkan lencana takwa. Adalah mereka orang yang beriman. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka punya takwa ialah haqqa tuqatih. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Lahumul busyra fil hayati dunya. Busyra itulah karamah-karamah dari halam dunia sampai ke akhirat. Berbagai-bagailah karamah-karamah mereka. Dan wali-wali ini mereka adalah pewaris pada Nabi. Tambahan pula mereka adalah nasab dan sanadnya sambung dengan Nabi. Mereka ialah Habib bin Habib bin Habib bin Habib bin Nabi. Alim bin Alim bin Alim bin Alim bin Rasul. Subhanallah, mereka tu ya. Mereka punya nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahumul busyra, bagi mereka itu karamah-karamah. Karamah-karamah. Busyra ditafsirkan sebagai mimpi yang baik. Busyra juga ada menafsirkan sebagai karamah-karamah. Fil hayati dunya fil akhirah. Dari hidup dunia, maka mereka masih di dunia zaman mereka itu, mereka dah dapat busyra-busyra. Wa fil akhirah, dan sekarang mereka dah dari akhirat masih ada busyra-busyranya. Mereka itu adalah warasatul anbiya. Dan kalau Nabi ada karamah, ada Nabi ada mukjizat. Di kala hayat Nabi ada mukjizat Nabi. Dan selepas wafat Nabi, mukjizat Nabi
masih terus. Mukjizat Nabi masih terus, iaitu Al-Quran, pengajaran Rasulullah sampai sekarang, pemeliharaan terhadap umat, itu semua tu di bawah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wali-wali juga begitu. Mereka ada karamah-karamah dikala mereka hidup. Banyak perkara-perkara yang mencari bagi adat. Apa yang mencari bagi adat bersangat bagi mereka? Takwa mereka itu jauh daripada takwa kita. Apa lagi yang mencari bagi adat daripada mereka? Istiqamah mereka jauh pada istiqamah kita. Kita katakan istiqamah kita lagi begini, straight, tak jatuh-jatuh. Bagus. Ana sudah 13 tahun tak tinggal sembahyang duha. Ana dah 18 tahun setengah tak tinggal sembahyang malam. Ana dah 15 tahun tak tinggal puasa Senin Kamis. Ana dah sekian-sekian. Itu istiqamah. Okeylah. Mereka punya istiqamah bukan straight. Mereka punya istiqamah up. Yang ada dia punya up, dia high up, very steep up. Imam Syafi'i umur 54 dia meninggal. Dalam usia yang begitu dah sampai makam yang begitu, bermakna dia punya graf dia naik tinggi tak maknanya? Sangat tinggi. Yang orang sampai tinggi dalam tempoh 40 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Dia umur 54. Taruhlah dia akil balik umur berapa Imam Syafi'i. Dia meninggal umur 54 dah sampai makam setinggi gitu. Maknanya graf dia tinggi tak agaknya? Istiqamah dia begini. Istiqamah kita begini. Plus ujian mereka juga beserta istiqamah mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Begini juga ujian mereka. Plus istiqamah mereka, mereka punya zuhud dan tawaduk, merendah diri, begini turun. Mereka rasa mereka paling berdosa punya orang. Kalau baca kesidah-kesidah Imam Haddad, kita bilang Allah rintihan kalbu, hamba kepada Tuhannya. Aku bersimpuh depan pintumu ya Allah. Aku hamba yang dosa, hamba yang mengikutkan hawa nafsu. Apa nafsu? Diikut Imam Haddad. Mata pun buta, hidup pun miskin. Dia punya kemewahan bukan setakat, bukan mewah tau. Tak sampai tahap boleh survive sekalipun Habib Omar kalau bilang. Begitu kemiskinannya waktu dia masih kecil ya. Begitu sakit pulaknya, selalu sakit pulaknya. Ibadatnya tambah. Ujiannya tambah. Tawaduknya turun. Itu istiqamah mereka. Itu istiqamah mereka. Lahumul busyra fil hayati dunya. Itu karamah mereka masih hidup mereka. Lepas mati mereka, apa karamah mereka yang kita boleh nampak? Nah, ini malam ini tuan-tuan sekalian, karamah mereka. Mereka masih disebut oleh orang yang selepas 400 tahun zaman mereka. Orang kita di Batu Pahat ni, kini kita tengah-tengah kebun tau ni. Tengah-tengah kebun, tempat gelap-gelap gelita begini, baca ratib atas, baca ratib Haddad. Allah, minta maaf jangan marah. Sekarang penyanyi paling popular sekalipun, kadang-kadang setengah tempat tak sampai. Setengah lagu paling popular 1950s. Wah, sampai sekarang masih boleh dengar orang. Setakat orang Melayu dengar. Orang Filipin pun tak dengar. Orang Afrika pun tak dengar. Orang putih pun tak dengar. Dia penyanyi popular tahun 50-an. Sampai sekarang orang masih dengar. Elvis popular, masih banyak orang sebut namanya, orang semua masih kenal umpamanya ya. Orang masih kenal. Begitu ya. Imam Haddad sampai sekarang dia punya seni kata masih dibaca orang. Ratib atas sampai sekarang masih dibaca orang. Afrika ada baca, England ada baca, Tokyo ada baca. Sampai sekarang tempat kita ni pelik ni, kat dalam parit-parit gelap-gelap gelita ni orang macam auzubillahi hisamin alim minasyaitanir rajim, dia masih penetrate in sampai sekarang. Subhanallah, tu karamah tak namanya. Kita cakap kita dengan anak kita saja pun dia tak dengar. Tak dengar. Tetapi Imam Haddad, Imam Atas ini karamah tak namanya. Karamah mereka yang masih ongoing selepas kematian mereka ya. Selepas kematian mereka. Ini orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama